Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan membincangkan tentang soalan percubaan SBP tahun 2020. Pada hari ini cikgu nak sharekan tentang bagaimana kita nak menjawab soalan dengan kita dapat kurangkan kesilapan. So kita akan fokus pada bahagian A sahaja dulu. Okey, kita akan gunakan teknik FAT untuk kurangkan kesilapan. Apakah dia FAT? F ialah kita kena faham dulu soalan yang diberi. Yang kedua ialah kita kena buat sikit analisis tentang soalan tersebut. Kemudian jangan lupa untuk kita kaitkan dengan topik yang kita dah belajar. Ini semua dapat kita kurangkan kesilapan. Okey, kalau dah bersedia, jom sama-sama kita tengok soalan session A SBP. Okey, soalan session A SBP markah 60 markah 60 dimulakan dengan soalan tajuk electricity ataupun tajuk elektrik. Okey, mari kita analisis soalan ni. Okey, itu arus yang mengalir semuanya satu arah. Okey, itu ialah ammeter. Maka untuk ukur arus current, maka confirmlah dalam series sebab satu arah sahaja arusnya. So pertama, apakah nama komponen L tu? Mestilah ammeter untuk mengukur arus. Yang kedua, apakah yang diukur? Mestilah arus. Okay, yang ketiga, apakah lita? So mestilah series sebab arus semua satu arah. Maka nilai arus semuanya adalah sama. Apa berlaku kalau meter M tu tidak berfungsi? Maka dia akan kesan kepada N sebab dia series, arus tak akan mengalir kalau satu mentor tu tak berfungsi. So jawapan dia tak menyala ataupun not function. Okey, senang saja. Soalan pertama. Soalan kedua, okey, kita analisis sikit soalan ni memang tajuk graf So graf apa? Graf displacement versus time. Maka kecerunan graf ini akan beri kita hal laju atau velocity. Itu kita kena faham dulu awal-awal. Okey, kita tengok graf ni. Okey, pertama, apakah displacement? Maka mestilah jarak yang paling singkat ataupun yang paling dekat antara titik awal hingga ke titik yang terakhir. Itu definisi pun kita kena ingat. So displacement tentang shortest distance. Kalau distance ialah total length ataupun jumlah jarak kesemuanya. Based on your answer, nyatakan apakah BC tu bila BC tengok dia naik secara mendadak ataupun rapidly. So kita buat analisis sikit. Kalau graf S lawan T ini bentuknya, maka apa jadi pada graf V lawan T ialah linear. Maka A tu constant maka dua jawapan kita boleh bagi, sama ada kita kata hal laju meningkat boleh, ataupun pecutan seragam dua-dua boleh sebab daripada graf tadi tu. Constant acceleration ataupun increasing velocity. Kita boleh semak dengan cara buat graf tadi. Okey, cuba kita kira gradient dia maka tadi gradient tadi apa? Dia punya hal laju. So kita gunakan nilai dalam graf je lah. So ni formula dia. Okey, so formulanya ialah Y2 ialah kosong sebab dia dah habis tadi. Dia dah sampai akhir. So Y2 minus Y1, Y1 10 tadi, X2 22 tolak 18, kita akan dapat negatif sebab dia menurun 10 per 4 ataupun 5 per 2. Tapi jangan tinggal jawapan macam ni sebab tidak diterima dalam bentuk pecahan. Jadikan dia bentuk perpuluhan iaitu negatif 2.5 meter per second Jangan lupa minit. Last sekali tanya apakah yang kita ukur dalam kecerunan tu. Mestilah tadi apa? Dia punya velocity ataupun hal laju. Itu penting kita guna teknik tu. Faham
analisis dan topik apa. Ketiga faham soalan dulu apa dia. Dia tentang celah, maka isi tajuk apa? Tajuk pembelauan ataupun diffraction. Itu kita buat analisis dan tajuk dia diffraction. Okey, soalan pertama, apakah maksud diffraction ataupun penyebaran gelombang setelah ia melalui sesuatu celah ataupun spreading out of wave when it pass through a gap ataupun obstacle. Okey, mudah saja kena ingat definisi. Okey, sepanjang gelombang itu corak dia. Okey, corak bila dia melalui satu cerah, maka we know that frekuensi sama untuk tajuk ni, wavelength pun sama dan speed pun adalah sama. Itu kita kena berhati-hati. Okey, kita compare dulu dia punya wavelength. Adakah wavelength dia besar pada gap untuk melukis ni? Ya betul wavelength dia besar daripada gap, maka dia akan jadi more ataupun more obvious dia punya corak, bermakna penyebaran dia akan jadi lebih luas. So kita lukis dulu arrow, maknanya luasnya penyebaran gelombang tersebut. Nampak kita buka lebih luas dia punya penyebaran tu. Sebab tapi ingat wavelength dia kena sama, panjang gelombang kena lukis sama, jangan ada yang makin kecil dan sebagainya. Kena lukis sama dia punya panjang tadi. Sebab tu wavelength dia kena sama. Paling kurang kita buat 3 wavelength. Buat 3 wavelength. Okey, dapat 2 markah. Apa yang terjadi pada tenaga, bermakna tenaganya akan hilang ataupun berkurang sebab dia dah dihalang oleh gap tersebut. Okey, bagaimana celah itu boleh diubah supaya gelombang tidak kena bot? Maka kita jangan bagi dia tersebar lebih luas, tapi tenaga dia kena kuat untuk sampai ke pantai. Maka celah tu kita kena besarkan lah, increase the size of the gap, sebab tak nak dia tersebar ke bot tersebut. Kan? Tapi tenaga dia kuat tenaga dia tu jadi besar sebab gap dia besar, tenaga jadi besar, maka dia sampai ke pantai gelombang tersebut. Jangan lupa buat reason. So penyebaran dia akan berkurang, maka tidak kena pada bot. Tapi tenaga dia besar, maka dia boleh sampai ke pantai. Okey. Nombor 4, kita buat sikit analisis. Okey, faham soalan dulu tentang tajuk apa? Tentang tajuk light cahaya. Bermakna convex lens untuk membesarkan, dan di dalam ialah converge. Convex lens ialah converge. Kalau diverge ialah concave lens. Okey. Okey, tanya kita focal length dia bagi dah di sini iaitu 5 cm focal length dia. Dan kita kena lukiskan. Ni biasalah soalan ni boleh keluar. Yang penting kita tahu lukis. Pertama kita lukis dulu cahaya menuju ke titik titik fokus tu, focal length tu. Tu cara lukisan pertama. Senang saja. Yang kedua kita just lukis dia pergi ke tengah-tengah lens tersebut. Lurus saja dan image tak akan terbentuk di belah sana maka kita kena buat garisan di belah kiri pula. So kita kena buat dotted line sebab dia ialah maya ataupun virtual. So pastikan lurus kita punya garisan supaya dia akan kena pada tempat yang tepat. Okey, jadi kita yang dotted. Dan kita nampak so ni boleh lukis pakai pensel sebab cikgu nak lebih jelas kita pakai pen di sini. Kalau pakai pensel kita boleh padam. Ni agak sengit sikit lah tapi itulah antaranya. Itulah image dia pun sebenarnya virtual juga.
kena lukis dotted juga sebenarnya. Okay, so cari dia punya linear magnification ataupun pembesaran linear. Ni formula dia, M equal to V over U. So kita cek dulu dia punya U. U dia ialah, kita nampak dia ada 8 kotak di sini. So tak boleh pakai baris di sini. Kena pakai skala yang diberi, 8 kotak, di mana satu kotak bernilai 0.5 cm. Kita pakai macam tu, senang nak kira. So 8 kotak darab 5 cm, kita dapat 4 cm untuk U. Untuk V pula kita ada berapa kotak ni? 1, 2, 3, 36 rasanya. 36 kotak. Satu kotak bernilai 0.5 cm. Berapa nilai dia? 18 cm. So pakai formula tadi, V 18 bagi 4 ialah U. Boleh padam dia punya unit. So jawapannya ialah 4.5 cm tanpa unit. Okay, apa kan jadi kalau dia guna lens yang nipis so maknanya bila nipis, power dia lebih rendah, maka pembesaran dia pun akan dapat lebih rendah. So image tu akan jadi lebih kecil. The image size will be decrease ataupun size image menjadi kecil. Okay. Nombor 5 ialah soalan comparison. Kita kena bandingkan dua soalan, dua gambar, maaf. Okey, soalan tentang gas law. Bila gas law, maknanya kita ada 3. So kita tengok gambar ni. Ni kita tengok ada volume yang kecil pada gambar pertama, dan gambar kedua ada volume yang besar. Sekejap ini dia. Bila volume kecil, maka pressure automatik akan jadi besar, dan itulah sebaliknya kalau pressure volume tu besar, pressure akan jadi lebih kecil. Itu hukum gas yang mana satu? Yes, itu Boyle's law. Gambar pertama volume kecil, gambar kedua volume besar. Itu saja compare. So apakah sifat molekul udara? So banyak sifat dia, antaranya lah move randomly, bergerak secara random, berlanggar dengan each other, collide with each other, dan juga dia berlanggar dengan dinding bekas. Itulah sifat-sifat gas yang biasa. Okay, kemudian dia katanya compare mass of the air in the fridge. So bila dalam Boyle's law, mass tiada kesan atau mass itu kena sama, sebab tiada faktor mass dalam gas law. So mestilah mass is the same for both diagram 5.1 and 5.2. Ingat bila hukum gas, mass tidak terlibat. Udara adalah sama. Sebab beza tadi, dia cuma besarkan saja volume dan kecilkan saja volume. So mass itu tidak ditambah ataupun dikeluarkan. Maka mass adalah sama. Okay, ini cara menjawab soalan dia. Mesti kita bandingkan dua-dua gambar tersebut. Kemudian ditanya compare the volume. Nampak tadi guna teknik ni, FAT, faham, analisis dan topik. Faham soalan, analisis dulu tentang Boyle's law, dan topik ni ialah gas law tadi. Analisis tentang volume tadi, kita nampak volume in diagram 5.1 tu actually is smaller sebab tu kita kena buat sedikit analisis sebelum menjawab. Okey, kemudian dia tanya kalau ditarik ke belakang, mestilah volume akan bertambah. Bila volume tambah, pressure pun akan jadi rendah. Itu daripada hasil analisis tadi. So pressure will be decreases. Okay, based on answer, buat satu hubungan. So tentang mass, volume and pressure, jisim, isi padu dan tekanan, mestilah mass is constant. Pressure is inversely ataupun berkadar songsang dengan volume ataupun isi padu. Itu daripada kita punya analisis. P naik, V akan turun.
Maka topik apa yang kita faham ialah topik gas law, iaitu Boyle's law. Itu saja tadi, senang saja. Bila kita dah tahu semua tu, tinggal salin je ke dalam soalan. Okay. Based on the kinetic theory, teori kinetik, apakah yang berlaku kalau kita tarik ke belakang percaya garis tersebut. Bila kita bincang tentang kinetic teori tentang pelanggaran dan juga daya per unit luas gas tersebut. So apa yang berlaku pada pelanggaran dan daya per unit luas. So bila kita tarik piston ke belakang, maka volume bertambah, maka pelanggaran pun akan jadi berkurang. So, pelanggaran antara molekul dan juga dinding akan berkurang, bermakna tekanan ataupun daya per unit luas pun akan berkurang. So balon tu jadi besar sebab apa? Sebab tekanan dalam balon tu akan jadi tinggi. So dia akan menolak balon tu lebih besar saiznya, sebab dia ada pressure. Dalam balon pun ada pressure. So bila pressure luar rendah, dalam akan tinggi, so dia akan tolak balon itu keluar dan jadi lebih besar saiznya. Itulah cara menjawab. So kena ada pelanggaran dan daya per unit luas bila kita bincang tentang kinetik teori. Okay, nombor 6 tentang tajuk radioaktif, kita diberi GM tube. Maka kita ada dua radioaktif, X dan Y. Itu kita punya rate meter untuk ukur dia punya radioaktif tadi apakah baki. So ni kita ada dua graf lebih kepada tajuk half life. Lepas tu kita tengok separuh 800 ke 400, itulah separuh, makna masanya 10 saat untuk X. Untuk Y pula 800 ke 400 hanya ambil masa selama 5 saat. Itulah analisis kita. Tajuk half life. So atas tu panjang half life dia, bawah tu lebih pendek sebab 5 saat sahaja diperlukan untuk dia kurang separuh. So lebih pendek dan lebih cepat. Senang untuk merebut, easy to decay. Okey, apakah maksud half life? Istilah masa yang diambil untuk aktiviti menjadi separuh, ataupun untuk radioaktif tadi menjadi separuh daripada apa? Daripada nilai yang asal. So keyword ialah time taken. Time taken for what? For the activity to reduce half daripada original. Okey, adakah berbeza antara aktiviti awal? So sama tadi nampak 800 awal dan sama dulu 800. Maka aktiviti awalnya adalah sama. So dua bermula dengan 800. Okay, what is the difference between the half-life? Mestilah half-life substance X tu longer sebab dia perlukan 10 saat untuk jadi separuh. So longer than Y. So after 10 minit, activity X jadi apa? So X hanya kurang 400 tapi untuk Y kalau 10 minit dia dah kurang lebih pada 400. So bermakna X tu 10 minit hanyalah rendah saja dia punya perebutan dia. Okey, decay rate maknanya apa? Cepat. Untuk Y tadi kan, sebab dia dapat habis cepat. So the decay rate of substance Y is higher sebab dia dapat cepat dia merebut. Then substance X, itu maksudnya. Kadar perebutan. Okay, di based on answer, cuba kita relate balik antara half-life dengan decay rate. Maka the shorter the half-life, the higher the decay rate. Ataupun lagi pendek dia punya separuh hayat, lagi tinggi dia punya kadar perebutan. Okay, kalau kita letak tick LED, apa jadi pada bacaan rate meter? Maka bila dalam tick LED box bermakna
no radioactive can escape. Maka tapi mesti ingat, mesti ada lagi bacaan sebab kita ada background reading lagi, ataupun bacaan daripada persekitaran kita. So nilai dia akan decrease sahaja, tidak menjadi kosong, sebab ada bacaan daripada background reading, pun ada radiasi pada kita punya persekitaran. Okey, nombor 7. Okey, tentang floating, mestilah tentang buoyant force ataupun Archimedes principle. Pertama, apakah force yang membuatkan dia dapat terapung? Mestilah buoyant force ataupun daya apungan. Lukiskan daya apungan, itu saja. So ke atas. Okey, cuba kita kira dia punya volume of water. Kita diberi berat azlan dan juga berat bot tadi ialah 10,000 dan 700. Dua-dua diberi dah. Maka berat kalau terapung, berat di bawah sama dengan buoyant force. Maka penting dulu kita cari berapakah berat bot dan orang yang berada dalam bot tu. Itulah merupakan berat ke atas. Sebab apa? Dia dalam keadaan seimbang. Bawah sama dengan atas. Maka buoyant force sama dengan berat bot dan azlan. So buoyant force kita ialah 10,700 Newton, sama dengan rho VG. Rho dah diberi, V ialah volume, G ialah gravity, ialah 10. Okey, kita masukkan dalam formula. Maka V ialah 10,700 bahagi dengan 1020 darab 10. Itu saja. So jawapan dia apa? Kita akan dapat 1.049. Lebih kurang nanti kita akan ada ni lah range nanti, meter cube, jangan lupa unit. Okey, kita ada sikit buat design. Soalan 7 ada design sikit. Untuk bagi dia river ni kurang buoyant force, so mungkin dia akan tenggelam. Apa akan kita ubah sikit supaya dia tak tenggelam. Pertama, shape of the boat mestilah dia senang menentang arus sungai. Maka kita kena buat streamline ataupun bullet shape ataupun bentuk peluru lah boat tu, supaya dia mudah menentang rintangan air. Water resistant, arus tu nanti dia senang untuk melepasi. To reduce water resistant, so kita boleh ingat streamline ataupun bullet shape ataupun berbentuk peluru. Density of material mestilah rendah, low density, supaya tidak berat. Bila berat dia akan tenggelam and do not sink. Okey, apa lagi? Apa cerita tambahan untuk boat tu senang terapung? Inilah tempat untuk kita tambah dia punya buoyant force supaya dia lebih senang terapung. So kita kena ada buoy, add a buoy ataupun drum, so something that lighter lah as a additional feature ataupun floating material lah bila letak. Why? To increase the buoyant force of the boat supaya dia tak tenggelam. Ke-8, okey, kita ada tajuk apa? Tajuk dynamo, tentang tajuk induction ataupun induced current. Kita ada penggunaan magnet. Okey, apa kan maksud induced current? So maksudnya lah penghasilan arus bukan daripada bateri tapi daripada pergerakan ataupun pergerakan relatif antara magnet dan juga konduktor. The production of the current by using the motion between magnet and conductor. Itulah maksud induced current. Okey, soalan yang pertama kita kena kira, dia bagi semua nilai. Faham dulu analisis dan topik tadi dapat tadi, induced current. So dia nak power power output. So yang diberi tu ialah power input. 50 watt tu ialah power input. Power output kita pakai formula V darab I. So V dah diberi 6 volt, dan arus yang lalu pun dah diberi 0.5 ampere. Itulah output daripada power yang dibekalkan oleh basikal. Okey, kecakapan senang je, power output over power input time 100. So power output tadi cuma dapat 3, tapi input diberi 15 darab 100. So kita dapat 20% sahaja. Sangat sikit.
Okey, kita nak apa? Kita nak ubah manakah yang bagus, sebab kita tak nak dia apa? Flashing light berkelip-kelip dan dia tak berapa cerah. Ada dua keadaan tadi. So nak cerah kita kena banyak arus, so kena banyak lilitan. 1000 soft iron core sepatutnya. Tak nak berkelip, letaklah direct current maka dapat dah S jawapan dia. Okay, number of turn kita kena tambah banyak more number of turn, ataupun tambahkan lagi bilangan lilitan dan gegelung. Untuk apa? Untuk tambah lagi dia punya induced current menambah dia punya magnetic flux. Maka cerahlah jadinya. So type of core mestilah soft iron core, sama juga senang dimagnetkan dan senang menyah magnet demagnetize and demagnetize. Okay, type of dynamo, so kita pakai DC direct current dynamo, sebab dia satu arah sahaja dan dia mungkin tak akan membuatkan lampu tu berkelip-kelip. Itu kalau dia dua arah dia berkelip-kelip. Satu arah dia mungkin tak membuatkan lampu itu berkelip. So ensure the current in one direction, so dia boleh prevent flashing tadi itulah saja. So reason kita mesti tepat untuk tajuk ni, itu saja. Okay, so based on your answer tadi kita pilih S, maka kita sambung, dia letak je pada jawapan S, itu jawapannya. Maka itu saja untuk soalan percubaan SPP 2020. Jumpa lagi, selamat menjawab. Terima kasih.